Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya Dai Afika. Saya mendoakan para penonton semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, bersemangat, insya-Allah. Amin. Baik, kupasan kita hari ini berkenaan tentang air yang dicincang tidak akan putus sampai bila-bila. Inilah peribahasa yang sangat cantik menunjukkan hubungan keakraban kita dan juga adik-beradik kita. Ada mak, ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik, ada nenek, ada tok wan. Bergaduhlah kita macam mana pun, hubungan kekeluargaan kita tak akan putus sampai bila-bila. Para penonton yang dirahmati Allah, tuan-puan sekalian, saya tertarik dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penasyid tersohor negara kita, iaitu kumpulan Saujana. Saya mohon izin, saya nak nyanyikan sebuah lagu ini ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. InsyaAllah dalam hidup kita ni, dalam kekeluargaan kita ni, antara mak, abang, kakak dan sebagainya, selain daripada kita perlukan kebaikan, kita perlukan juga kasih sayang sesama dengan kita. Satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah Rasulullah ni sangatlah masyhur. Kisah Rasulullah ini sangatlah digemari oleh masyarakat kita pada hari ini. Mohon izin Afika kongsikan dengan semua para penonton sekalian yang dirahmati Allah. Satu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra'. Apa yang Al-Aqra' ini buat para penonton sekalian? Satu ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bergurau senda dengan cucu baginda yang bernama Hasan. Rasulullah ni dia suka lambung cucu dia, usap cucu dia, peluk cucu dia. Jadi Al-Aqra' bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai 10 orang anak." Maknanya Al-Aqra', sahabat Rasulullah ni, ada 10 orang anak. Tetapi aku tidak pernah melakukan seperti mana yang engkau lakukan. Subhanallah. Maknanya Al-Aqra' tak pernah lambung anak dia, tak pernah cium anak dia, tak pernah sayang anak dia. Maka para penonton sekalian yang dirahmati Allah, apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita tak mencintai sepenuh hati kita adik-beradik kita, mana mungkin adik-beradik kita akan mencintai kita. Jadi para penonton sekalian yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan sebuah puisi, iaitu jika akar adalah penguat kepada pohon, jika tiang menjadi asas kepada rumah, begitu juga adik-beradik yang sentiasa menjadi tulang belakang dalam hidup kita. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ni banyak sangat ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita. Jadi di sebalik ujian-ujian yang kita lalui itu, saya tinggalkan satu persoalan kepada para penonton semua. Siapakah yang menjadi tulang belakang dalam hidup kita? Tak lain dan tak bukan, seerat mana pun kita dengan rakan-rakan, sehebat mana pun hubungan kita dengan orang luar yang kita kenali, at the end,
kesimpulannya adik-beradik lah juga yang akan ada dengan kita ketika mana kita susah, ketika mana kita ditimpa kemalangan, kita nak buat kenduri kendara, adik-beradik jugalah yang ada dengan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Allah kurniakan adik-beradik yang baik dengan kita. Kalau orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, kalau macam pengalaman saya sendiri, hujung minggu kadang-kadang saya terlibat dengan aktiviti gelandangan. Bila mana saya terlibat dengan aktiviti gelandangan, saya tengok ramai gelandangan-gelandangan yang mana hilang ahli keluarganya, hilang punca pendapatannya, hilang tempat untuk dia berlindung. Tinggal sebatang kara, tak tahu nak pergi ke mana. Mengharapkan belas ihsan sukarelawan-sukarelawan bagi makan. Jadi, di sini, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, saya nak ulang sekali lagi, kita alhamdulillah syukur. Kerana apa? Kalau hidup kita ni biasa-biasa sekalipun, kita masih lagi ada seorang ayah, kita masih lagi ada seorang ibu yang mendoakan kesejahteraan untuk kita sebagai seorang anak. Kita kalau tak ada ibu dan ayah sekalipun, kita masih lagi ada adik-beradik di sekeliling kita. Kita masih ada lagi isteri, anak, suami kita, subhanallah, yang sentiasa menjadi pendorong apa sekalipun kerja buat kita. Jadi, alhamdulillah, kalau nak compare, kalau nak banding hidup kita dengan gelandangan di luar sana, subhanallah, Allah sangatlah uji kehidupan mereka. Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang adik-beradik ni, saya tak nafikan semestinya akan berlaku salah faham, pertelingkahan dan orang kata kekurangan dalam kekeluargaan kita. Akan ada masa muka, akan ada pergaduhan dalam ahli keluarga kita, saya tak nafikan. Tetapi lebih malang dalam keluarga kita bila mana di antara ahli keluarga kita itu saling mendoakan keburukan antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik, para penonton sekalian yang dirahmati Allah. Lebih malang kalau seorang ibu mendoakan keburukan untuk anaknya. Seorang kakak mendoakan keburukan untuk adiknya. Na'udzubillah min zalik. Lebih baik kekurangan-kekurangan itu, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, kita istighfar dan kita baiki hubungan kekeluargaan kita. Jadi, para penonton yang dirahmati Allah, ada 5 perkara yang Ustazah nak kongsikan dengan semua. 5 perkara ini mudah-mudahan kita lakukan akan mengeratkan hubungan kekeluargaan kita. Bukan sekadar hidup di dunia, malah mudah-mudahan inilah yang membina jambatan untuk kita ke syurga. Nak masuk syurga ni macam-macam cara kita boleh masuk. Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita jadi ahli syurga. Kita bersedekah, kita berinfak, kita solat malam dan sebagainya, boleh juga masuk syurga. Tetapi para penonton sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sangat sayang orang yang menyantuni ahli keluarganya, dan Nabi sangat sarankan kita mendahului keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang Nabi sarankan ini menjadikan sahalallahu lahu bi ila tariqil jannah. Allah akan memudahkan jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 keadaan. Keadaan yang pertama, bila mana berlaku salah faham dalam keluarga, janganlah kita membangkitkan api permusuhan dalam keluarga kita. Saya teringat satu pesan daripada mak kawan saya sendiri. Waktu tu mak kawan saya ni masuk hospital. Jadi dalam keadaan yang dia duduk di hospital tu, sempatlah saya sembang, saya ziarah, saya tengok kawan saya suap makan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tu mak ada pesan dekat saya, Afiqah, makcik nak pesan dekat Afiqah. Saya pun tanyalah apa dia makcik. Makcik tu dalam keadaan yang sakit, dia pesan kepada saya. Dia kata, kalau kakak Afiqah, kalau abang Afiqah, adik Afiqah bergaduh, jangan kita menceritakan keburukan orang itu kepada adik-beradik lain. Contohnya, abang saya buat silap dengan saya tengok dia ada kekurangan.
Kemudian saya sebagai seorang adik, janganlah cerita kepada adik-beradik lain kerana ini akan menyemarakkan lagi api kebencian dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, iaitu mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Maknanya mengutamakan keluarga terlebih dahulu ni, ada orang yang mana dia lebih menyantuni rakan-rakan dia. Kalau gaji masuk tu, dia tak sabar nak belanja kawan dia makan dulu. Kalau belanja Da'i Afiqah okey lah juga. Ni belanja orang-orang yang dia suka lah kan. Tapi disarankan kepada kita menyantuni ahli keluarga kita terlebih dahulu. Kadang-kadang kita terlalu excited, kita terlalu teruja nak bantu orang-orang susah di luar sana. Jadi Nabi sarankan kepada kita supaya tengok dulu, screen dulu yang mana susah. Maknanya mungkin ada di kalangan adik-beradik kita yang lebih susah, jadi bantu adik-beradik kita terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tidak menceritakan keaiban ahli keluarga kepada orang lain. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah, zaman sekarang ni mudah sangat kita nak buat pahala dan mudah sangat kita nak buat dosa. Sekarang ni ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, pelbagai media sosial yang mana kita cuma tutup mulut kita. Tetapi bila mana kita tidak menjaga tangan, kita menulis perkara yang bukan-bukan, juga dikira sebagai kita menyebarkan keaiban seseorang. Malah lebih teruk bila mana kita menyebarkan keaiban ahli keluarga kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang seterusnya ialah kita meluangkan masa dan berbincanglah masalah yang berlaku dalam keluarga kita. Daripada kita diam, instead of kita silent, it's better kita bermusyawarah, kita bincang. Apa yang tak kena, dekat mana yang kita nak bahagi tanah ni elok-elok, kenduri siapa yang kita nak kena susun bagi jadi cantik dan terbaik perjalanan majlis yang akan dilaksanakan, contoh. Jadi bila mana kita bermusyawarah akan, orang kata, mengeluarkan satu buah fikiran yang baik. Tetapi asyik terasa hati, asyik berdendam, asyik orang kata bermasa muka, tidak menceritakan perkara sebenar, benda inilah yang akan mengeruhkan lagi hubungan kekeluargaan dalam keluarga kita sendiri. Dan yang terakhir, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, memberi sokongan, memberi dorongan dalam di kalangan ahli keluarga kita sendiri. Saya yakin dan percaya para penonton sekalian yang dirahmati Allah, adik-beradik, tuan-tuan dan perempuan semua sudah pun yang terbaik. Saya nak kongsikan satu perkara, iaitu ketika saya terlibat dengan menyertai pertandingan Da'i Pendakwah Nusantara TV3. Selain daripada usaha, selain daripada saya menuntut ilmu, saya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan saya berjaya sehingga ke akhirnya adalah berkat sokongan doa, dorongan daripada ahli keluarga sendiri, dan alhamdulillah saya berjaya mendapat tempat kedua pada pertandingan tersebut. Jadi alhamdulillah, ini berkat sokongan saya boleh berdiri bukanlah atas usaha saya sendiri, tetapi berkat daripada ahli keluarga dan orang sekeliling juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita tidak mampu menjadi garam yang boleh memasinkan, usahlah kita menjadi lalat yang membusukkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya Da'i Afiqah, teruskan belajar, Allah sentiasa mengajar.